Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita di dalam bab yang keenam, iaitulah yang dinamakan sebagai epistemologi. Ya, jadi bab epistemologi ini secara mudahnya ataupun secara ringkasnya adalah satu perbahasan yang cukup penting di dalam ilmu falsafah ini yang membicarakan tentang teori ilmu pengetahuan ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai the theory of knowledge. Okey. Jadi sebenarnya tajuk ini begitu menarik kerana ia sangat dekat dengan kita sebagai seorang penuntut ilmu di UiTM ini secara khususnya, dan begitu juga kita sebagai manusia lah, kerana proses belajar, proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu berlaku sepanjang kehidupan kita. Jadi di sini dalam perbincangan epistemologi ini kita akan lebih mengenal apakah yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan. Apa syarat kepada kita nak dapat sesuatu ilmu tersebut, kan? Apakah syarat-syarat yang diperlukan? Jadi kita akan tengok bagaimana ahli falsafah cuba untuk memberikan jawapan kepada persoalan kepada ilmu pengetahuan ini. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa manusia ini adalah satu makhluk yang mana Tuhan ataupun Allah Subhanahu Taala menciptakan manusia ini dikurniakan apa yang kita panggil sebagai akal fikiran. Akal fikiran ini membolehkan manusia untuk berfikir, untuk mencerap dan proses apa saja yang dilihat di sekeliling, okey, dan ada potensi untuk memahami pengetahuan, mencerap pengetahuan itu berbeza daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita akan tengoklah secara dengan lebih mendalam tentang teori ilmu pengetahuan di dalam bab ini supaya kita lebih nampak dengan orang panggil apa, bird's eye view lah, okey, nampak dengan gambaran yang lebih luas, dan kita insya-Allah mudah-mudahan bila dalam bidang apa pun yang kita belajar, kita akan kuasai dengan lebih baiklah. Sebab bila kita faham epistemologi ini, kita dapat faham konsep ilmu itu, tabiat ilmu itu, ataupun tahap ilmu tersebut. Okey. Nanti dia akan menambahkan lagi lah kefahaman kita terpakai kepada semua bidang, tak kira bidang lah. Okey. Baik, seterusnya akan Okey, ini merupakan isi kandungan yang kita akan bincangkan di dalam bab ini. Saya pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, kita akan melihat kepada definisi ataupun takrif serta konsep epistemologi ini. Jadi kita bab kata pepatah, kalau kita tak kenal maka kita tak cinta, dan kita sebagai penuntut ilmu sudah pasti kita mesti tidak boleh tidak untuk tidak mencintai ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama ni kita akan tengok takrifan yang diberikan, yang dikemukakan oleh para pemikir cendekiawan. Kemudian kita akan tengok tentang konsep epistemologi itu sendiri, apakah persoalan yang cuba nak dijawab, dan apakah skop serta fokus utama di dalam epistemologi ini. Dia termasuklah sumber ilmu pengetahuan, begitu juga dengan teori kebenaran, truth, sebab kita maklum bahawa bila sebut tentang falsafah ini adalah kita nak mencari kebenaran. Di dalam ilmu pun sama juga, kita nak mencari pengetahuan yang hakiki, pengetahuan yang benar, bukannya pengetahuan yang tidak benar. Kalau pengetahuan itu tidak cukup syaratnya, maka kita tidak boleh menganggap dia sebagai ilmu. Jadi di situ perbezaannya lah. Okey, bab yang kedua kita akan melihat dari sudut sejarah dan latar belakang epistemologi. Sebagaimana perbahasan yang lain seperti logik, metafizik, epistemologi juga mengalami proses perkembangan dari sudut perbahasannya. Terdapat banyak ahli pemikir falsafah barat, begitu juga falsafah Islam membincangkan tentang ilmu pengetahuan ini. Kan? Okey, nanti kita akan tengoklah dari sudut sejarah dan kronologi lah
bagaimana aliran-aliran pemikiran ataupun teori epistemologi ini dia bergerak mengikuti kepada peredaran zaman lah. Okey. Dan yang ketiga kita akan tengok tentang konsep ilmu dan juga teori kebenaran. Pada bab yang ketiga ini agak crucial, agak critical sikit, penting untuk diberikan perhatian kerana di sinilah kita akan memahami tentang syarat-syarat ilmu itu. Dia ada 3 syarat, nanti kita akan bincangkan, dan juga beberapa teori kebenaran, the theory of truth, seperti teori coherence, correspondence, dan begitu juga teori pragmatik. Okey. Baik, hasil pembelajaran setelah kita membincangkan bab 6 ini. Pertama, mudah-mudahan selepas kita berbincang, setiap pelajar dapat menjelaskanlah definisi dan konsep epistemologi itu dari sudut ilmu falsafah. Dan yang kedua, dapat menjelaskan latar belakang serta perkembangan aliran ataupun ilmu, bidang epistemologi ini. Dan yang ketiga adalah menghuraikan tentang konsep ilmu serta teori-teori kebenaran yang telah dikemukakan oleh ahli pemikir ataupun cendekiawan. Sebelum kita teruskan, saya kongsikan secara ringkas iaitu kata-kata daripada Pendeta Zakbah berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dalam bukunya yang bertajuk Perangai Bergantung pada Diri Sendiri, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, beliau mengatakan apabila seseorang itu mempunyai ilmu pengetahuan, maka dia boleh membuat pertimbangan sendiri dalam menghadapi kehidupannya. Sebab ilmu ini kita gunakan untuk hidup. Bukan saja ilmu ini terhenti di universiti saja. Dalam kehidupan kita banyak sebenarnya peluang-peluang dan ruang-ruang lagi yang lain untuk kita menambahkan ilmu kita dalam menilai apa yang berlaku di sekitarnya. Dan seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan terus memperluaskan lagi pengetahuannya dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain, dan mempertajamkan akal fikirannya. Ini buah kata-kata daripada Pendeta Zakbah lah, almarhum, ya. Dan ini saya rasa mungkin tokoh ini semua kenal. Steve Jobs, sebagaimana yang disebutkan sebagai stay hungry, stay foolish, kan. Maksudnya sentiasalah menjadi seseorang yang dahagakan akan pengetahuan, ilmu yang baru, dan sentiasa menjadi seorang yang sentiasa bersedia dengan apa-apa yang pembaharuan yang bakal kita terima. Kan kita dapat lihat bagaimana beliau begitu berjaya untuk membawakan syarikat ataupun Apple tersebutlah sebagai salah satu syarikat gegasi dalam lapangan teknologi. Mungkin kita boleh ambil motivasi daripada kata-kata beliau. Dan kelebihan penuntut ilmu khususnya kepada pelajar Muslim. Jadi menuntut ilmu ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menaikkan darjat. Seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 inilah Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan pengetahuan. Dan begitu juga dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuntut ilmu ini maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan jalannya untuk ke syurga. Okey. Baik, kita teruskan kepada pengenalan, iaitu definisi dan konsep kepada epistemologi. Baik. Sebagai pengenalan epistemologi ini, kalau kita masih ingat pada bab yang awal kita bincangkan tentang pembahagian kepada ilmu falsafah ini. Jadi epistemologi ini adalah termasuk di dalam kategori falsafah teoretikal, ya. Dan kedua, epistemologi ini dia membincangkan tentang reality, hakikat, makna yang sebenar. Begitu juga dengan sumber dan juga keabsahan ataupun kesahan, the validity sesuatu ilmu tersebut. Dan epistemologi, ilmu pengetahuan ini sebenarnya sangat berkait rapat dengan civilization, dengan pembangunan tamadun ataupun peradaban manusia. Kerana setiap peradaban itu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Maknanya di sini, kalau kita lihat kepada semua tamadun yang pernah muncul di muka bumi ini, di sana kemuncaknya itu kita dapat lihat masyarakatnya itu berada dalam penguasaan ilmu pengetahuan yang pada tahap yang begitu tinggi. Okay? Jadi sama juga dalam konteks sekarang, kita nak membangunkan ketamadunan, nak menjadi seorang insan yang adabi,
adalah sangat penting untuk kita pastikan kita menjadi seorang yang berilmu. Okey. Baik, ini secara ringkas gambaran kepada apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Kita akan tengok kepada konsep ilmu dan juga aliran-aliran epistemologi. Okey. Okey. Pertama sekali, kita pergi kepada definisi epistemologi. Apakah itu epistemologi? Epistemologi dia berasal daripada perkataan bahasa Inggeris epistemology. Okey, yang mana akar perkataannya itu datang daripada bahasa Greek Yunani. Kerana kebanyakan falsafah ini bermula daripada tamadun Yunani lah perbincangannya itu. Jadi dia adalah gabungan dua perkataan, iaitu epistem yang bermaksud ilmu, dan logos iaitu bermaksud sains ataupun kajian. Jadi secara ringkasnya kita dapat faham epistemologi ini bermaksud sesuatu kajian ataupun sains tentang ilmu itu sendiri, tentang ilmu. Okay? Jadi kita juga akan melihat nanti tentang beberapa teori yang dikemukakan oleh ahli falsafah untuk menjelaskan tentang hakikat ilmu, sifat dan tabiat ilmu, begitu juga dengan bagaimana apa yang dikatakan sebagai ilmu yang benar dan juga maklumat ataupun pengetahuan yang tidak benar, yang palsu, kita panggil sebagai pseudo ilmu lah. Okey. Okey, seterusnya dari sudut terminologi, menurut Oxford Dictionary of Sociology, dia menyebutkan epistemologi bermaksud the philosophical theory of knowledge on how we know and what we know. Okey, iaitu teori falsafah berkenaan dengan pengetahuan ini pada persoalan bagaimana kita dapat tahu dan apa yang kita tahu. Persoalan yang agak mendalam. Macam mana kita tahu dan apa yang kita tahu. Okey. Jadi berdasarkan kepada terminologi ini, epistemologi merupakan satu kajian yang khusus dalam nak menjawab persoalan ini. Bagaimanakah sesuatu pengetahuan itu boleh didapati oleh seseorang manusia, oleh seseorang individu. Okay. Apa syarat yang perlu ada? Okay. Jadi ilmu ini membincangkan tentang permasalahan realiti ilmu pengetahuan itu. Kita akan tengok nanti kebenaran dan kepastian ilmu pengetahuan. Sebab bila disebut sebagai orang yang berilmu, maka dia mempunyai satu pengetahuan yang benar, yang yakin, yang pada tahap yakin, bukan ada maksudnya ada keraguan di situlah. Itu tahap yang paling tinggilah. Okey. Kemudian dia merupakan satu disiplin yang bersifat menilai, menentukan piawai, menguji dan membahas tentang kesahihan ataupun keabsahan sesuatu pengetahuan lah. Okay. Seterusnya, ini merupakan permasalahan utama yang dibincangkan dalam perbahasan epistemologi. Antaranya adalah sumber ilmu pengetahuan. Apakah the sources? Okay, sumber-sumber ilmu pengetahuan. Adakah datangnya daripada cerapan panca indera kita, ataupun daripada akal rasional kita, ataupun ada sumber-sumber yang lain. Okay. Kemudian tentang kebenaran ilmu pengetahuan. Nanti kita akan bincang tentang perspektif agama, tradisi dan juga teori-teori yang kita panggil sebagai teori-teori kebenaran. Baik. Dan ini sebagai kita nak lebih mudah untuk memahami duduk letaknya perbincangan epistemologi ini, berikut merupakan persoalan-persoalan yang ingin dijawab di dalam epistemologi. Apakah itu ilmu? Persoalan itu mendasar sekali. Apakah kriteria ataupun sifat kepada ilmu? Bagaimanakah seseorang itu mengetahui sesuatu? Dan berapa banyakkah ilmu yang boleh dikuasai oleh manusia? Apakah sumber ilmu seseorang? Okay. Itu antara persoalan lah. Okay. Apa saya teruskan? Seterusnya, kita pergi kepada sejarah perkembangan epistemologi. Okay. Di sini kita dapat lihat terdapat aliran-aliran yang muncul adalah kerana perbezaan kepada sumber mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Okay? Right.